Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Hari ini kita masuk bab 4, indeks dan logaritma, tetapi dalam subtopik kecil mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks. Hukum indeks. Berikut adik-adik adalah hukum indeks yang adik-adik pernah belajar lah. Ini yang pertama, di mana apa-apa kuasa kosong dapat 1. Contoh yang cikgu bagi A kuasa kosong, kita akan dapat 1. Nombor 2 pula, apa-apa base yang dikuasakan 1 dapat diri dia semula. A kuasa 1 dapat A. Sebelum tu cikgu nak refresh balik, takut adik-adik lupa. A yang di bawah ini kita panggil asas. Asas ataupun base. Lepas tu yang kosong tu kita panggil indeks. Refresh balik ya. Lepas tu hukum yang ketiga. Sekiranya indeks kita negatif, kita boleh tukar kepada positif, jadi bentuk macam ni. Yang keempat, ini bentuk root. Ini bentuk root. Ini bentuk root. Kita boleh tukar kepada bentuk indeks. Bentuk root ataupun bentuk punca, kita boleh tukar kepada bentuk indeks. Boleh tukar. Dia adalah satu proses yang berbalik. Lepas tu yang kelima, ini bentuk root juga, tetapi yang ini square root, kuasa 2. Kalau kuasa 2 square root, jadi nak tukarkan 1/2. Kalau punca kuasa 3, jadilah kuasa 1/3. Sekiranya kalau dia bergabung, ada root, yang nombor 3 ni cikgu panggil dia root ataupun punca. Punca ataupun root. Lepas tu nombor 2 ni cikgu panggil power ataupun kuasa. Jadi macam mana kita nak tahu siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah, siapa yang berkuasa sentiasa di atas. Root, punca ataupun akar mesti duduk bawah. Dalam tanah lah kononnya. Root. So adik-adik ingatlah, I power root. Power duduk atas, kuasa 2 ni power duduk atas, root duduk bawah. Untuk hukum yang seterusnya, sekiranya asas sama. Benda ni berlaku kalau asas sama. Kalau asas sama, indeksnya kita tambah. Kalau asas sama untuk darab lah. Yang ke-8, apabila asas sama dibahagikan, indeksnya kita tolak. Yang terakhir sekali, sekiranya kita punya indeks berada di dalam kurungan dan di luar pun ada power, jadi kita darab dia punya indeks. Ni kita darab. Jadilah A kuasa MN. Jadi jangan lupa hukum-hukum indeks yang kamu telah belajar sebelum ini. Mempermudahkan ungkapan algebra yang berikut, ini contoh yang pertama. Kalau adik tengok, semua base kat sini sama. Base sama. Bila base sama, lebih senang. Jadi kita tengok hukum dia. Disebabkan ada darab, bila darab indeks kita tambah. Dik, tengok bila cikgu nak tambah, cikgu buat bracket. Biasakan kita buat bracket, M. Jadi 4 kuasa N. Bila berlaku di sini, kita akan dapat 2N tambah M. Adik-adik, per ni sebenarnya bahagi. Bila bahagi, maksudnya disebabkan base sama, indeks kita kita menolak. Cikgu buat, kita tolak dia. Buat bracket juga N. Lepas tu kita boleh ringkaskan. 2N tolak N tambah M. Jadi jawapan akhir kita adalah
Yes. Okay, contoh yang kedua adik-adik, adik tengok je. Di sini ada operasi tolak. Okey, operasi tolak atau tambah sekiranya terlibat, kita mesti kalau cikgu punya cara lah, cikgu akan pecahkan indeks. Okey, memang adik-adik tengok, oh base sama. Tapi kita tak boleh tambah indeks sebab bukannya tolak. Okey, bukannya darab. Dia tolak. Jadi pecahkan indeks. Macam mana kita nak pecahkan indeks ni adik-adik? Okey, tengok cikgu buat. Pecahkan indeks tu bermaksud cikgu pecahkan macam ni. Dalam bracket 3M 32. Sebab bracket dengan bracket tu sebenarnya darab. Okey? Oh mak kau. Ini sebenarnya darab. Bila darab sebab tu dah tambah. Okey? Lepas tu cikgu tutup balik buat balik bracket yang sini. Okey. Cikgu bracket je semua bagi nampak cantik. Okey, bila kita dah pecahkan bracket, mana indeks yang kita boleh cari nilai, 3 kuasa 2 tu adalah sebenarnya 9. Maksudnya 9 3M. Okey, kita semakin hampir. Okey, di sini tengok ada dua term, ada dua sebutan. Dia ada 3M, dia ada 3M, 3 kuasa M. Apa kata kita faktorkan? Okey, sebenarnya kalau di depan 3M ni tak ada nombor, sebenarnya 1 adik-adik. Okey, jadi 9 tolak 1. 3 kuasa M. Okey, daripada sini baru kita boleh ringkaskan. Kita boleh potong. Jadi kita terus dapat jawapan. Okey, di mana tinggallah 9 tolak 1 dan kita berjaya dapat 8. Contoh yang ketiga, ni penting ya adik-adik. Kalau dia ada soalan yang melibatkan kurungan, okey, apa-apa dalam kurungan tu, kalau dia tak ada kuasa, sebenarnya kuasa dia 1. Okey, contohnya dalam bracket ni, sebenarnya kuasa dia 1, kuasa dia 1. Jadi bila kita nak kembangkan ataupun raising power, kita kena darab kan? Itu hukum indeks. Darab. Sini darab. Negatif 4 darab 1 ni darab. Kena darab. Jangan lupa. Itu yang selalu kita buat kesilapan zaman muda-muda dulu. Okey, jadi cikgu hilangkan bracket. 5 kuasa 3. X negatif 3 bahagi. Okey, jadi cikgu berjaya hilangkan bracket. Okey, untuk darab, okey, kalau adik tengok darab bila base sama kita tambah indeks, bahagi bila base sama kita tolak indeks. Jadi okey, kalau nak darab nombor dengan nombor kita boleh darabkan serentak. Okey, X pula. Okey, X adik tengok ya. Okey, X negatif 3 yang pertama. Disebabkan ini darab, jadi kita tambah. Okey, disebabkan ni bahagi, kita tolak. Tengok, cikgu buat bracket semua. Okey, tutup balik. Lepas tu, Y pula. Okey, sini tak ada Y. Okey, tapi sini ada 2. Cikgu lupa nak buat bracket. Okey, sini ada 2. Bahagi tu maksudnya kita tolak negatif 4. Okey. Kat sini berhati-hati lah. Okey, baru kita cari nilai. Okey, cari nilai tu berarti 53 ni 125. Okey, yang ini adik-adik akan dapat. Cikgu hilangkan bracket dulu supaya kita nampak. Kan? Kalau tak nanti kita takut tersilap untuk positif dan negatif. 4 sorry. Okey, lepas tu baru kita dapat jawapan akhir. Okey, tada. Okey, contoh yang keempat. Okey, tengok asas sama. Okey, asas sama jadi kita terus darab 2 darab A
Tapi adik-adik, okey, sini pula negatif 1/3. Disebabkan darab, maksudnya kita tambah indeks. Okey, tambah negatif 1/2. Okey, jadi pakai je kalkulator kalau kamu takut dengan pecahan. Okey. Dekat sini adik-adik akan dapat cikgu hilangkan bracket dululah. Okey, negatif 1/3 tolak 1/2. Dapat negatif 5/6. Okey, selalunya kalau kita jawab soalan, kalau indeks kita negatif, kita biasa positifkan indeks. Lepas tu adik tengok siapa yang indeksnya negatif. Bukan 2 kan, indeksnya adalah A. Jadi A yang kita kena positifkan, di mana A yang kena pergi ke bawah. Jadi penyebut. Begitu. Selesai. Contoh yang kelima. Okey, adik tengok kita masih dalam proses mempermudahkan ungkapan algebra. Okey, kita ingat, okey, ini root. Okey, root. Okey, lepas tu ini adalah power. Adik mesti ingat power root, okey? Power atas, root bawah. Okey, power root. Jadi, kita perlu ubah kepada bentuk bentuk indeks. Okey, tengok macam mana cikgu buat. A yang pertama, A. Okey, lepas tu root dia, power dia 2, rootnya 3. Begitu. Darab dengan A, powernya negatif 3, rootnya 2. Begitu adik-adik. Lepas tu, disebabkan asas sama, bila darab, kita tambah indeks. 32, kita tambah indeks. Jadi di sini kita akan dapat, bila kita tambah indeks, kita akan dapat negatif 5/6. Okey, jangan lupa kita positifkan jawapan. Okey adik-adik, sekiranya depan huruf tak ada nombor, sebenarnya nombor dia adalah 1. Okey, sebenarnya 1. Okey, jadi bila kita nak bawa A pergi ke bawah jadi pecahan, akan dapat 1/A. Jadi dapatlah positif 5/6. Okey, selesai. Contoh 6 berbeza. Tadi kita mempermudahkan ungkapan, tetapi sekarang dia suruh kita tunjukkan. Dia suruh kita tunjukkan di mana 7 kuasa 2x tolak 1 ni sama dengan 49 kuasa X per 7. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, ini kita panggil left hand side, kawasan kiri. Okey, ini adalah right hand side. Jadi kita boleh pilih mana-mana. Okey, kat sini cikgu lebih suka pilih left ataupun sebelah kiri, di mana 7 2x tolak 1 bersamaan dengan, okey, dekat sini kita kena fikir macam-macam hukum lognya, hukum indeks yang kita dah belajar. Okey, kalau cikgu cuba jaya ni. Okey, cikgu akan pecahkan indeks. Okey, pecahkan indeks di mana 7 2x 7 negatif 1. Kita buat satu persatu. Oh, kenapa 7 negatif 1? Sebab apa cikgu nak pecah kan? Sebab nak 7 dekat bawah. Kita nak 7 dekat bawah. Jadi, bila positifkan kuasa negatif 1 tu, jadi 7. Yes, kita semakin hampir. Tapi macam mana nak dapat 49? 7 kuasa 2. Kesimpulannya, cikgu pecahkan. Okay, cikgu pecahkan macam ni. Okay. 2 tu dekat dalam, X kat luar. Sebab bila proses yang begini, bukankah kita darab? Kita darab kan? Okey, jadi dapatlah. Kita pecahkan dia. Jadi kita berjaya dapat 49/7, yang ini adalah kuasa X. Jadi kita berjaya tunjukkan. Jadi ditunjukkan. Okey, selesai. 7 ataupun contoh yang terakhir, persamaan. Okey, maksud dia tunjukkan. Okey. Tunjukkan, okey, persamaan ini boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif. Cikgu tertinggal, dia suruh kita tunjukkan. Okey, tunjukkan. Jadi, macam mana? Okey, macam mana tu? Kamu tengok dekat sini
ada proses tambah atau tolak kan? Ingat, kalau proses tambah atau tolak, apa yang perlu kita buat? Kalau cikgu akan pecahkan indeks. Okey, macam mana nak pecahkan indeks? Okey, pecahkan indeks macam ni yang kita bracket-bracketkan ni. 3 kuasa X, 3 kuasa 4, tambah 3X, 3 kuasa 5, tambah. Okey, semua cikgu bracketkan bagi nampak lebih cantik. Okey, bila kita dah pecahkan indeks, okey, kita terus mana indeks yang boleh cari nilai, kita cari nilai. Cuba dia tengok, 3 kuasa 4 boleh cari nilai. 3 kuasa 4 akan dapat 81. Jadi 81 3x. Okey, 3 kuasa 5 kita akan dapat, okey, 243 243 3x, 3 kuasa x. Dan ini sebenarnya kalau tak ada nombor di dalam bracket, sebenarnya nombor dia 1 ya adik-adik. Okey, tambah 1. Okey, sekiranya semua dah sama ni, dia ada sebutan 3 kuasa X pun ada sebutan 3 kuasa X. Jadi cikgu faktorkan, di mana cikgu keluarkan 3 kuasa X kat luar. Jadi tinggallah 81 243 dengan 1. Okey, bila kita jumlahkan semua, cikgu akan dapat, okey, 325 3 kuasa X. Okey, selesai. Jadi maksudnya 325 boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif. Kesimpulannya cikgu berjaya tunjukkan. Okey. Okey, maksudnya oleh kerana 325 ni adalah gandaan 25, maka persamaan ini boleh dibahagikan tepat dengan 25. Okey? Okey, inilah contoh yang terakhir. Okey, tengok pula latihan yang cikgu akan bagi. Okey adik-adik, ini latihan tambahan yang berkaitan dengan video ini. Adik-adik boleh cuba. Okay, ini adalah jawapan untuk soalan sebentar tadi. Okey, untuk jawapan soalan 3 dengan 4 memang tak ada jawapan, Dik. Sebab kalau adik berjaya tunjukkan, maksudnya itulah jawapan. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa semula di video akan datang. Jumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Bye-bye. Love you.